Assalamualaikum, what's up guys, welcome back to my channel. Okay, alright. Dalam video yang lepas, dalam video macam mana kita nak jadi IC pilot, untuk part 1 kita dah belajar sikit berkenaan dengan RC Aviation. Okay, part 2 kita dah belajar pemilihan remote, pemilihan kapal beginner yang betul, dan juga basic movement ataupun basic control yang kita untuk RC udara lah. So untuk part 3 ni aku boleh buat macam, boleh katakan macam finishing lah untuk beginner punya part. Okay, maksudnya sampai situ kita dah boleh fly. Okay, so sebelum kita start, jangan lupa subscribe, share and like aku punya video. Okay, jom start. Welcome back guys. Okay, untuk part 3 ni, dalam macam mana nak jadi pilot RC, aku akan buat dua lah, untuk ground check dengan ground check dengan masa fly, rule masa fly. Okay. Sebelum kita nak start fly apa semua kan, benda yang penting yang korang kena cari adalah tempat nak fly tu, atau flying site. Okay, flying site ni adalah satu faktor yang penting untuk korang belajar fly. Okay, macam aku dulu, aku belajar fly dekat Sungai Bonus. Tempat tu sebenarnya agak berbahaya dan agak tak proper lah untuk beginner fly sebenarnya. Tapi aku tak boleh buat macam mana, masa tu kat situ je tempat aku ada. So boleh lah fly kat situ kan. Tapi kalau boleh cari tempat yang lapang untuk orang fly. Okay, itu benda yang penting sekali untuk beginner. Tapi selalunya dekat setiap negeri dalam Malaysia ni, aku rasa banyak tempat-tempat flying site. Tak kira korang ada dekat mana, Sabah, Sarawak sekalipun, memang ada tempat diorang untuk fly. Mesti ada punya, korang boleh cari area situ. So ground check sebelum kita nak fly, kita untuk yang tak kira lah, untuk main bateri ke, untuk main petrol ke, nitro ke, mesti kena check bateri. Okay, kena check bateri. So korang boleh pakai macam bateri checker macam ni. Ada lagi satu bateri checker yang kecil tu, yang tu pun boleh juga. Asalkan korang kena check bateri tu, sebab hilang lah aku punya. Ataupun macam ni lah, cari dalam Shopee mesti ada kot bateri checker macam ni. Sebab korang boleh check voltage. Untuk yang fly bateri, memang confirm, memang wajib kena ada benda ni. Sebab sebelum nak fly, kena check bateri dulu. Kita check bateri, tengok ada berapa voltage, full ke tak kan. Kalau dah tinggal sikit, kalau boleh jangan pakai. Untuk ground check, test dalam dekat ground, taxi ke, tak ada hal lah. Tapi masa nak fly, kalau boleh jangan pakai bateri yang dah digunakan. Dia kena pakai bateri yang full. Itu benda yang wajib check. Yang kapal petrol ke, kapal nitro ke, turbine ke, diorang still juga akan check. Sebab diorang perlukan receiver punya bateri. So receiver punya bateri memang akan pakai, memang akan kena check juga bateri tu kan. So kalau kapal bateri, apa dah lagi, memang akan digunakan lah kan. So memang kena ada benda ni. So benda ni memang kena ada untuk ground check. First thing yang korang kena check. Kedua, CG. Okay, CG ni center of gravity. Setiap kapal mesti ada CG. Okay, kalau otai-otai dulu, style dorang akan ambil, dorang ada kiraan dorang. Kalau tak silap aku, salah satunya dorang akan kira 1/3 daripada size wing. Yang wing dia tu, dia akan kira 1, 2, 3, dan ambil 1/3 yang first kali. Kalau yang ada lagi satu, style lagi satu, dia akan kira CG yang paling dekat dengan wing spar. Wingnya spar tu yang panjang tu. Mana lah, lebih kurang macam ni lah. Wingnya spar ni kan. So kalau wing tu dia kira, kau tengok macam mana kat korang. Ada first tu dekat situ lah dia akan check wing CG setiap kapal. Tapi itu start dulu.
sekarang ni kebanyakan kapal memang dah ada dalam manual dia, memang dah ada CG punya check. So dia akan tunjuk kat situ berapa mm daripada leading edge. Leading edge tu kita akan kira daripada wing. Start daripada hujung wing tu sampai berapa mm yang dia minta, 80 mm ke 85 mm ke, selalunya memang akan ada. Kebanyakan sekarang semua dah ada dalam manual, ada CG dia. So memang kena check. Okay, so nanti aku tunjuklah gambar CG tu macam mana, macam mana kiraan dia. Ada, nanti aku letak yang ada dalam manual. CG pun memang penting kena check. Okay, sebenarnya kita tak nak, okay, ni kapal bahagian depan, ni bahagian belakang kita tak nak kapal tu berat belakang macam ni. Bila kita check CG, kita nak biar berat depan sikit. Lebih baik berat depan daripada berat belakang. Sebab berat belakang ni memang korang akan lost control. Memang susah sikit nak control daripada berat depan. Bila berat depan korang boleh control lagi. Bila berat belakang memang akan jadi macam ni punya. Kalau kau nampak orang fly macam tu, maknanya memang dia berat belakang lah tu kan. Kalau berat depan, kalau berat sangat depan pun tak boleh juga. Dia kena biar dia turun sikit je nose tu, jangan turun terlampau banyak sampai nak jatuh ke depan. Tu cara check CG yang betul. Ini ground check dahulu. Okay, lepas dah check bateri, kita dah check CG. Benda yang ketiga kita kena check control surface. Aku kena ambil satu lah. Sekejap okay, control surface ni, aileron. Ui, berabuk je, lama tak keluar. Okay, ni aileron kena check. Okay, check aileron. Ingat hari tu yang aku dah cakap, check aileron macam mana cara dia. Kalau kita tekan aileron kiri, aileron kiri ni akan naik macam ni. So yang kanan akan turun. Okay, ni wing kiri. So bila kau tolak stick ke aileron kiri, dia akan naik. Sebelah kanan punya aileron control surface ni dia akan turun. Okay, bila kita naikkan sebelah, kita tolak stick aileron sebelah kanan punya control surface ni akan naik, yang belah kiri ni akan turun. Okay, sama juga macam elevator. Bila kita up elevator, dia punya elevator control surface dia akan naik macam ni. So bila down elevator dia akan down macam ni. Okay, kalau rudder macam ni. Kalau rudder, bila kita tolak stick ke kiri, dia akan ke kiri macam ni. Dan bila ke kanan, dia akan ke kanan macam ni. Okay, itu untuk control surface. Mesti kena check supaya tak silap. Nanti bila korang fly, bila dia reverse, control surface sepatutnya kita tolak kanan, dia patut naik kanan, tapi ternaik kiri, naya babe kan. Walaupun ada sifu kat situ pun boleh susah nak tolong kau masa tu. Okay, tu control surface memang kena check. Benda ground check, benda tiga ni memang wajib check. Okay, ni untuk 4 channel punya control lah, basic. Kalau yang dah termasuk dengan gear check, maksudnya retract tu, retract ni ada retract. Pasti dah ada retract. Retract, check flap. Benda tu memang semua itu dah lain lah. Okay, ini untuk basic dulu. Okay, lepas tu ground check apa lagi? Kalau boleh dekat ground check ni, taxi. Kita taxi ni maksudnya kita jalan dulu dekat atas jalan. Okay, dah check control surface semua dah okey, semua dah dalam keadaan normal. Lepas tu check tayar. Kadang-kadang tayar dia longgar ke apa ke, kena ketatkan. Tengok servo horn tu, servo horn ni, yang benda ni kan, ni yang bergerak ni. Kalau tak check, kadang-kadang skru ada yang nak cabut, kita tak perasan, yang tak ada skru pun ada. Okay, benda-benda macam tu memang kita check untuk ground check ni. Okay, dia, macam mana pilot betul buat, macam tu lah kita kena buat juga. Okay, sebab ground check ni memang penting sebelum kita nak naik. Okay, kalau tak check, apa jadi kat atas tu macam-macam boleh disaster lah kan. Okay, bila dah check bateri apa semua, okay, ni kita dah masuk dalam kategori rule pula. Okay, rule. First rule, sebelum kita nak fly, bila kita dah check kapal semua, kita nak keluar untuk pergi kat runway tu, nak untuk take off, kita kena sebut taxi out. Okay, kalau kita seorang tak apalah, tak sebut taxi out. Tapi kalau ada pilot lain tengah fly, kita kena call out, taxi out, supaya dia tahu ada kapal tengah nak masuk runway. Ini benda ni penting sebab benda ni dekat mana-mana pun diorang pakai.
kau pergi dekat overseas pun dia akan pakai benda ni. Rule ni memang akan orang guna pakai. So katakanlah bila kau sebut taxi out tu, pilot yang tengah fly ni kata dia nak landing, so dia akan call out landing. Kita jangan keluar dulu, bagi dia landing dulu. Okay, benda ni dia kita communication antara one pilot to one pilot. Okay, biasanya masa tengah fly dekat tempat yang ramai-ramai ni akan ada seorang air marshal. So air marshal ni lah yang akan sebut, dia sebagai tower lah. So dia spotter ataupun air tower, air marshal macam tu lah. Dia akan bagi tahu, okey ada kapal nak naik. Okey, yang pilot ni kata clear. Bila clear baru kita boleh taxi out, lepas tu baru boleh nak take off. Okey, kalau macam dia bila kita kata kita nak taxi out, air marshal dengar ataupun spotter dia dengar, dia kata oh nak landing. Okey, kita jangan keluar dulu, kita kena relax dulu. So bagi orang tu landing baru kita taxi out. Okey, tu pertama, taxi out. Bila dah taxi out, bila kita dah get ready nak take off, kita akan sebut call out lagi sekali, take off. Kena kuat-kuat sebab benda ni macam aku cakap, ni communication antara kau dengan pilot-pilot lain. Kita bukan kau, kita dengan pilot-pilot lain. Okey, pilot-pilot lain akan aware yang kau nak yang kita nak fly. Okey, so bila dah call out, take off. Kalau kita seorang tak apa, kalau ada pilot lain tengah ni, tunggu dia cakap apa. Kadang-kadang tak ada spotter dengan dia. Kalau dia tak ada spotter, tunggu kita dengar dia cakap apa. Kalau dia kata clear, baru kita boleh take off. Kalau dia tak kata clear, jangan, sebab kita tak tahu apa dia nak buat selepas tu. Okay, kemungkinan kapal tengah datang ke, dia tengah fly rendah ke apa ke, kita kena get ready. Okay, call out ni sangat penting. Bila kita dah take off, okay, kita dah get ready take off, semua dah clear, take off. Bila take off, okay, selamat. Okay, rule nombor 3, ni rule dalam regulation rule ni, kita fly hanya 180 degree saja eye of sight. Maksudnya daripada hujung kanan sampai hujung kiri. Eye of sight, depan mata saja kita boleh fly. Okay, ini dekat mana-mana pun memang inilah dia. Benda yang penting yang kita kena ikut. Jangan sesekali fly atas kepala. Jangan sesekali fly atas kepala, guys. Kadang-kadang kita terlajak tu lain cerita. Tapi kalau kita memang sengaja nak pergi ke atas kepala tu, jangan. Okay, disaster untuk kita sendiri dan juga untuk pilot-pilot lain yang ada dekat bawah masa tu. Sebab bila kita fly atas kepala, kita dah boleh lost orientation dan kita tak tahu pun ke mana kapal terbang tu nak pergi sebenarnya. Kalau atas kepala, kalau depan mata kita boleh agak lagi, wing tak level ke, nose tengah down ke, nose tengah up ke, kita boleh nampak lagi. Tapi kalau atas kepala kita tak nampak, dan mungkin ending dia boleh jatuh ke bawah, boleh kena orang, kita tak tahu. Okay, itu rule yang kita kena ikut. Dan rule yang lagi satu ni, kita fly kebiasaannya, kita fly counter clockwise. Okay, kita counter clockwise, pusing daripada kiri ke kanan, kiri ni, kita pusing ke kiri macam ni. Kalau kita fly ramai-ramai, memang kita kena ikut rule ni. Memang biasanya memang kita akan daripada kiri kanan pusing macam ni. Okay, kalau kita seorang tak kisahlah nak pergi sana ke, nak pergi sini ke, nak naik atas, nak menjunam ke, tak apa, itu kita seorang tak ada hal. Tapi kalau ada dua kapal dan ke atas, jangan fly lawan arah bertentangan. Ataupun tengoklah pada keadaan tempat masa tu dia orang fly macam mana. Kalau satu flying side tu dia memang fly counter clockwise, okey, kita follow counter clockwise. Kalau kita fly kalau flying side tu fly clockwise, kita kena follow clockwise. Kita kena ikut regulation rule tempat flying side tu juga. Okey, cuma jangan berlawanan dengan apa yang orang buat. Itu pun boleh jadi disaster juga. Okey, aku sendiri pun hampir kena dulu kan. Ada yang dia clockwise, kita counter clockwise, hampir berlanggar, tapi tak ada apa-apa lah. Cumanya bahayalah, bila kena nanti siapa nak bertanggungjawab kalau kapal pecah, jatuh apa semua kan. Itu sayang lah. So apa lagi, okay, call out. Bila call out kita nak landing, kita akan cakap landing ataupun nak touch and go. Belum landing lagi touch and go ni maksudnya bila kita dah turun bawah, kita dah touch ground, kita naik balik. Tu touch and go. Touch and go pun ada juga.
Ada yang approach landing, dia nak approach tapi kita tak confident boleh touchdown, kita abort pun kita kena sebut juga abort landing. Selalunya abort je lah, so orang dah tahu kita nak abort landing. So bila dah approach tak boleh abort, kita kena call out abort, naik balik. So kita try approach lagi sekali landing. Okay, kalau nak landing pun kita kena panggil, kita kena call out juga landing. Benda-benda macam ni penting ingat. Lepas tu apa lagi, bila dah landing, okay, selamatlah, tak ada apa dah masa fly. Okay, harap-harap benda macam ni tak akan berlaku. Disaster ni tak akan berlaku dekat mana-mana. Sebab bila berlaku memang akan jadi gaduh kan. Dia ni salahkan ni. Lagi satu, kalau boleh dekat flying side biar ada seorang je air marshal. Sebab bila dah ramai sangat air marshal ni, nanti pilot pun pening nak ikut siapa kan. Kalau macam kita nak fly seorang, kalau boleh ajaklah seorang lagi sebagai peneman, sebagai spotter kita untuk pastikan runway selamat ataupun tak. Nak landing, kadang-kadang kita tak tahu ada orang lalu ke apa ke kan. Kalau boleh, biarlah ada seorang spotter dekat sebelah kita bagi tahu kita. Kira dia macam tower lah, air tower, traffic tower. Sebab dia bagi tahu, okay, kalau kita nak take off, dia pun kata clear, kita naik. Okay, so ingat, masa nak fly, kita fly 180 degree saja, eye of sight, depan mata. Okay, kedua, jangan fly atas kepala. Okay, jangan sesekali fly atas kepala, dia akan menjadikan satu disaster kepada kita. Okay, ketiga, pastikan flying side selamat untuk kita fly. Okay, jangan lagi tempat awam ke, tempat orang ramai ke, bahaya. Okay, kita tak tahu orang awam ni macam mana karakter diorang, tak tahu diorang keluar terus ke, kita nak naik, nak lagi kapal propeller yang kat depan. Kalau terkena orang, nanya babe kan. Kalau jet, kalau tengah laju, kita tengah buat low pass ke apa, tengah laju, kalau kena orang, nanya babe, boleh patah riuk orang ni kan. Sebab kapal terbang ni agak laju juga untuk jet ni. Okay, lepas tu nombor 4, call out tu semualah, termasuk taxi, take off, abort landing, touch and go dengan landing. Okay, benda-benda ni please ingat. Okay, beginner memang kena ingat, sebab mana-mana korang fly pun memang akan pakai rule ni. Okay, lepas tu yang ke-5, fly ikut flying side punya direction. Kalau dia minta counter clockwise lah kita pergi. Kalau dia memang semua biasa clockwise, okay, clockwise. Okay, benda macam ni tolong ikut. Okay, tolong ikut. Biasanya kalau tempat-tempat mana-mana pun lah, dekat overseas pun, diorang memang akan buat counter clockwise je. Okay, itu memang biasa. Tapi macam-mana pun ikut direction flying side. Okay, tengok pada orang masa tu fly macam mana. Okay, so rule kita dah sebut, ground check kita dah sebut. Okay, untuk beginner, aku harap korang video ni dapat membantu korang untuk jadi seorang pilot RC. So banyakkan praktis dengan simulator. Memang akan berbeza sikit dengan dekat luar, tapi sekurang-kurangnya korang tahu orientation. Sebab orientation itulah yang sangat penting untuk korang. Okay, so banyakkan buat figure 8 untuk aileron practice. Figure 8 yang macam tu, yang bentuk 8 tu. Tengoklah nanti kalau aku ada masa, aku akan cuba pergi flying side. So aku tunjuk kat korang macam mana, apa yang kita kena buat. Okay, apa lagi, figure 8 ataupun loop figure 8 juga pun boleh juga. Tengoklah, insyaAllah kalau aku ada boleh pergi flying side, aku akan tunjuk kat korang macam mana buat figure 8 dan juga loop figure 8 juga. Okay, itu je lah kot. So kalau aku boleh buat pergi flying side, aku cuba untuk pergi flying side untuk tunjuk kat korang. Okay, so nanti tengok video lepas ni pula. Alright guys, dapat juga aku turun kat runway. Tapi sekarang ni aku ada dekat runway Sungai Bonus je. Tapi runway ni memang tak sesuai lah untuk nak belajar. Semuanya aku sampai kat sini je yang aku dapat. So kita akan kita
kita akan belajar, kita akan buat balik apa yang aku bagi tahu dalam video tadi. Kita akan call out tu macam mana. Okay, tapi aku seorang, walaupun aku seorang, aku akan tetap buat juga. Tapi masa tu aku akan pakai headcam lah. So dengan headcam ni mungkin akan kapal tu mungkin kurang nampak lah. Tapi tak apalah, aku cuba zoom tu nanti tengok macam mana. Sebab aku seorang je ini. Kita akan check ground check dengan masa fly call out tu. Okay, so aku siapkan kapal jap, kita tengok kita fly. Okay guys, first ground check yang kita kena check adalah bateri. Okay, so bateri kapal kita tengok, check dulu. Okay, 99%. Tune. Okay, bateri remote. Okay, bateri remote ada 8 volt. Titik. So dah buka remote. Kita pasang bateri jap. Okay, cek CG. Okay, CG ni kalau high wing memang kita akan check macam ni lah. Okay, daripada bawah kapal straight macam ni. So okay, sama ada CG kau bagi kapal tu straight ataupun bagi berat depan sikit macam ni. Okay, jangan berat depan sangat macam ni. Berat depan sikit je. Okay, sekejap aku check CG aku. Check CG aku. Okay, cun-cun. Alright, settle. Sekarang kita tengok kita buat control surface check. Okay, aileron kanan. Okay, betul. Aileron kiri. Okay, direction rudder kanan kiri, kanan kiri. Elevator up down, up down. Okay, patut throttle sikit. Alright. Alamak, spek pula. Okay, jap guys, aku nak ambil spek jap. Okay guys, dah dapat dah spek. Okay, so lepas kita dah check control surface semua, dah tune. Okay, so kita buat call out sign. Okay, taxi out. Okay, kita dah keluarkan dia. Okay, line up dengan runway. Okay, untuk beginner, kalau korang nak take off runway macam ni pun boleh duduk belakang dia. Tapi lebih baik kalau korang duduk kat tepi, belajar duduk kat tepi. Okay, sebab nak landing nanti senang. Okay, so aku duduk kat sini dulu. Timer cleared. Ada timer, buat set timer. Aku set 4 minit untuk yang ni dengan 3,300. Okay, sebab aku seorang fly, aku akan panggil macam ni lah. Call out sign untuk take off. Okay, take off. So tak ada, kalau pilot kata clear baru kita boleh naik. Okay, okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku dah lama tak fly ni. Okay, take off. Timer start. Ui, bahaya betul. Bateri ni pun lemah juga rupanya. Okay, sebab tu lah aku kata tempat ni tak apa nak sesuai untuk beginner. Okay, so aku akan ke belakang sikit supaya korang nampak apa yang aku nak buat nanti. Harap-harap korang nampak lah sebab aku pakai video cam. Aku pakai head cam. Okay, okay, ni direction dekat sini. Sebab aku seorang fly kat atas, so aku boleh pergi mana-mana lah aku nak pergi. Okay, aku nak pergi sini ke apa ke. Tapi kebiasaannya kita memang counter clockwise. So counter clockwise kau kena pusing macam ni lah. Okay, kena ikut ni. Ni law dia law kita. Kena ingat law kita. Okay, pusing. Hari ni aku layan ranger je, kapal trainer juga. Time remaining 3 minutes. Okay, kita ada 3 minit. So apa yang kita kena buat, okay, tu untuk direction. So sekarang ni aku nak korang belajar aileron training. So aileron training main macam ni. Okay, okay, levelkan wing. Okay, kau nak balik ke sana, buat figure 8. Okay, figure 8 untuk aileron training. Okay,
Nampak? Main depan mata je. Jangan main atas kepala. Sini untuk aileron training. Okay, level wing, patah balik. Okay. Aku terpaksa main dekat sikit supaya korang boleh nampak apa yang aku nak buat. So, ini aileron training. Okay, ni aileron training. Okay, ni untuk aileron training So, lepas ni kita masuk loop lah. Loop ni untuk elevator dengan aileron training. Okay, so aku akan pergi tinggi sikit. Okay, depan Time sikit. remaining 2 minutes. So, full power, tarik elevator. Okay, turunkan throttle sampai habis, tambah balik power. Okay, bila nak climb, full power, naik. Okay, turunkan throttle sampai habis, lepas tu pusing. Okay, itu loop. Okay, loop figure 8. Okay. Okay, power, buat figure 8, power. Lepas tu ke bawah. Turun, bila turun tu lepaskan throttle. Okay, jangan lepaskan terus. Nanti stall. Risang korang kalau stall. Okay. So, ini aerobatic FH. Kapal ni capable aerobatic. Okay, so aku buat approach landing. Kalau approach landing dekat-dekat sini, nampak apa jadi? Dia laju, nampak? Kita tak nak je laju macam ni. Okay, bahaya laju-laju macam tu. So, tengok aku tak panggil pula call out sign. Okay, sebab aku seorang fly. Okay, landing. So, aku panggil, aku dah call out landing. So, aku boleh approach landing. Bila diorang dah kata clear, aku landing, aku try approach landing. 30 seconds. Okay, katakanlah aku rasa kapal aku ni laju sangat. Okay, abort. Okay, so aku nak landing betul. Aku 30 saat je lagi. Okay, aku nak landing. So, sekarang landing, kita cruise. Okay, kita cruise. Jangan laju sangat. Cruise je, dalam cruise level. Okay, level wing. Bila dah setiap kali kita corner, level wing Okay, sekarang aku dah level wing. Okay, aku cut power Time sikit. expired. Aku landing. Okay. Okay. So tengok, laju sangat aku naik balik. Abort. Okay. So aku cruise balik lagi sekali. Okay, tadi aku tinggi sikit, so aku rendahkan sikit kapal aku. Okay, landing. Belum. Laju sangat ni. Okey. Okey, sekarang aku rasa okey, aku turun balik. Okey, cun. Ha. Safe. Okey. Taxi back. Okey, kita taxi back supaya ada orang yang mana nak get ready nak fly, diorang akan aware. So kita get balik, jangan masuk tengah-tengah kita duduk tepi sikit. 1 minute over. Okay, duduk tepi sikit. Alright. So nice, tu je. Okay. So itu je lah video untuk kita punya last lesson. Okay. Right, ciao. Okay guys, itulah kita punya lesson. Kita punya lesson untuk jadi macam mana nak jadi pilot RC. So tak susah pun sebenarnya bila korang betul-betul follow dia punya syllabus kan. So itulah dia yang kita kena buat sebagai seorang RC pilot bila kita ada dekat flying side. Okay, call out sign, lepas tu law dalam masa fly. Okay, fly kat flying side. So ikut semua tu korang akan selamat. Okay, so jangan lupa subscribe, share, like punya video. Kita akan jumpa lagi next. Kita belajar lagi pasal kapal. Lepas ni apa pula, selepas dah beginner ni kita nak masuk apa. So nanti aku akan bagi tahu. Okay, itu video next. Right. Okay, ciao.